Memenangkan MotoGP Malaysia akan berlangsung tak lama lagi. Ada yang bertanya kepada kita orang, bang, berapa sebenarnya gaji rider-rider MotoGP ni? Dan antara ramai-ramai rider MotoGP, siapa yang gaji dia paling mahal sekali? Aku rasa kau boleh teka siapa yang memiliki gaji yang paling mahal sekali di antara rider-rider MotoGP yang sedia ada. Di mana kalau sebelum Rossi bersara, of course dia lah yang gaji dia paling tinggi sekali. Di mana dia adalah antara rider yang dapat gaji yang paling tinggi dalam orang katakan rider-rider MotoGP. Di mana kalau kita ikutkan untuk net worth ataupun total keseluruhan Rossi sepanjang dalam karier dalam MotoGP, jumlah yang dia dapat adalah 952 juta ringgit Malaysia. Dan persoalannya, mahal ke gaji-gaji rider MotoGP ni? Dan of course lah sebenarnya memang mahal gaji diorang. Gaji diorang sebenarnya memang mahal. Sebab apa mahal? Sebabnya adalah mereka terdedah dengan risiko, di mana MotoGP adalah antara sukan pemotoran yang paling bahaya sekali dekat dunia. Di mana untuk ride constant dia boleh cecah sampai 300 km sejam, dan untuk corner pun average speed dia adalah 140 km sejam. So that's why lah kenapa gaji diorang adalah antara gaji yang termahal dalam sukan pemotoran. Jadi untuk video kali ni abang akan senaraikan 8 rider MotoGP yang dapat gaji yang paling mahal untuk tahun 2023. Jadi macam biasalah, sebelum itu bagi kawan yang baru jumpa channel ni, masih belum subscribe dulu. Tekan sekali loceng tu, follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok. Penat weh, kita orang tanya seseorang, weh Rasi gaji kau apa? Weh Marquez gaji kau berapa? Penat tu. Subscribe kan. Yang pertama, Anis Bastini. Untuk Bastini ni dia adalah daripada tim Ducati Lenovo, di mana dia sama dengan Francisco Bagnaia, di mana umur dia muda lagi, babe. Untuk MotoGP, rider-rider MotoGP kan, kebiasaannya untuk motorsport ni memang dia umur muda, dia bermula daripada umur muda, di mana kebanyakannya dia akan start sama ada dia buat mini pocket bike ke, ataupun dari segi orang katakan dari segi go-kart ke. Kebiasaan go-kart dia akan pergi ke Formula 1, dan untuk mini pocket bike kebiasaan dia akan pergi ke MotoGP. Dan untuk gaji Mamat Bastini ni, average setahun gaji basic dia adalah 11.89 juta ringgit Malaysia. Itu gaji basic, di mana kalau dia race setiap pusingan ada gaji yang boleh naik, di mana untuk fee setiap race, kiranya contohlah kalau dia race dekat Malaysia, dia akan dapat RM547,000 Malaysia. Memang tinggi lah. So kalau kau campur-campur, jutawan, memang jutawan. Yalah, gaji basic pun dah jutawan kan. Dan di mana untuk kalau untuk Bastini ni sebenarnya dia dah start career baru lagi. Dia join MotoGP scene daripada 2021, dan buat masa ini untuk tahun depan 2024 dia masih lagi dengan tim Ducati Lenovo. Nombor 2, Joan Mir. So untuk Joan Mir ni, dia adalah daripada tim Repsol Honda, di mana umur dia lebih kurang dengan Bastini tadi. Yang ini umur dia muda juga, 26 tahun, dan untuk gaji basic dia adalah sekitar 14.26 juta, di mana fee setiap race dia adalah RM751,000 Malaysia. Dan untuk Joan Mir ni sebenarnya dia dah join MotoGP agak lama lah. Dia join MotoGP scene daripada tahun 2015, dan dia pernah menjadi juara MotoGP pada tahun 2020. Dan of course kalau dah pernah jadi juara MotoGP, so that's why lah dia juga adalah antara orang yang orang katakan gaji dia boleh demand tinggi jugalah. Dan untuk tahun depan dia juga masih lagi kekal dengan tim Repsol Honda untuk tahun depan. Nombor 3, Alex Espargaro. Untuk Alex Espargaro ni, dia adalah tim daripada Aprilia Racing. Umur dia dah tak muda dah, 34 tahun, di mana biasanya untuk rider-rider ni last lebih kurang dalam 40-30 lebih dia dah start bersara dah. Okey, di mana untuk gaji basic dia lebih tinggi sikit, di mana gaji basic dia adalah 14.26 juta ringgit Malaysia, dan average untuk setiap race dia akan dapat RM751,000 Malaysia. Di mana untuk Espargaro ni dia dah start race lama dah, dia dalam industri dalam MotoGP dah lebih pada 1 dekad dah, di mana dia start career dekat MotoGP scene daripada 2012, di mana walaupun dia dah join MotoGP dah lebih 1 dekad, tapi sebenarnya dia tak pernah menang pun dekat dalam MotoGP. Tetapi dia adalah seorang rider yang sangat-sangat konsisten dalam race MotoGP. Dan orang katakan walaupun dah lama dan walaupun
tak menang, tak pernah lagi kata muncul juara dalam MotoGP, tetapi gaji yang dia dapat juga agak tinggi juga. Nombor 4, Jack Miller. Di mana Jack Miller ni adalah daripada tim Red Bull KTM Factory Racing. Umur dia 28 tahun, di mana gaji basic dia boleh dapat dalam 14.26 juta ringgit Malaysia, dan setiap race dia akan dapat RM751,000. Dan untuk Jack Miller ni, dia start career daripada tahun 2015, dan dia adalah antara rider yang boleh dianggap bertuah. Sebab apa? Sebabnya dia jump daripada Moto3 straight kepada MotoGP. Kebiasaannya untuk Moto3 dia akan pergi ke Moto2, barulah dia pergi ke MotoGP. Tetapi untuk Jack Miller ni dia agak mungkin dari segi dah nampak potensi dekat situ. So that's why lah dia dapat akses daripada Moto3 terus pergi ke MotoGP. Nombor 5, Johan Zarco. Di mana Johan Zarco ni daripada tim Prima Pramac Racing, dan umur dia tak muda, 33 tahun, dan untuk gaji basic dia dapat setahun adalah 19 juta ringgit, dan average untuk fee racing dia adalah sekitar orang katakan RM951,000 Malaysia. Dan untuk Johan Zarco ni, dia start career daripada MotoGP scene daripada 2016, dan dia ni adalah antara rider yang selalu menceriakan race-race MotoGP ni. Tetapi walaupun dia selalu memberi saingan kepada orang katakan rider-rider lain, tapi dia jarang menang lah. Tetapi walaupun dah race agak lama, selepas 120 perlumbaan dekat dalam MotoGP, dia recently baru menang, first time ever dia menang di Australia GP di Phillip Island sebelum ini. Kau ingat lagi tak yang itu? So walaupun tak menang, tapi gaji dia tetap masuk lah. So kiranya orang katakan salah satu faktor antara gaji dia adalah dari segi experience lah. Experience dalam ride, walaupun dia baru first time menang, tetapi mungkin dari segi cabaran yang dia selalu bagi kepada orang lain, so that's why lah gaji dia agak tinggi juga. Dan untuk tahun depan, dan untuk musim depan, dia bukan lagi dengan Prima Pramac Racing, tetapi sebaliknya dia akan berhijrah kepada tim LCR Honda. Nombor 6, Francesco Bagnaia. Untuk Francesco Bagnaia ni agak popular juga, di mana ramai orang kenal, di mana dia start daripada tim Ducati Lenovo. Umur masih muda, 26 tahun, tetapi untuk gaji basic dia agak tinggi, babe. Gaji basic dia setahun dia boleh dapat 23.77 juta ringgit. Jauh beza dengan yang sebelum ini, di mana untuk race, setiap race dia akan boleh dapat sampai 1.3 juta ringgit Malaysia. Walaupun Bagnaia ni masih baru dekat MotoGP, dia start join sebelum pandemik sebelum ini, iaitu start daripada MotoGP 2019, tetapi memandangkan dia adalah pelumba, orang katakan didikan ataupun anak murid kepada Valentino Rossi. So dia juga telah mencapai juara, orang katakan juara MotoGP untuk 2022 dan menjadi naib juara untuk MotoGP 2021. Kiranya 2021 dia naib juara, 2022 dia menjadi juara untuk MotoGP. Dan nama pun orang katakan anak murid Valentino Rossi kan. So that's why lah dia boleh mencapai kejayaan itu, dan that's why lah dia boleh dapat gaji tinggi yang macam tu jugalah. Dan untuk sekarang ni, kalau kita ikutkan trend MotoGP sekarang ni dia tengah lead championship untuk musim tahun ni, iaitu musim 2023 lah. Dan of course kalau dia menang lagi tahun ni, mungkin tahun depan gaji dia akan naik lagi. Nombor 7, Fabio Quartararo. So untuk Fabio Quartararo ni, dia adalah daripada tim Monster Energy Yamaha. Umur masih muda lagi, 24 tahun, dan gaji basic dia boleh capai sampai 23.79 juta ringgit Malaysia. Dan every race dia boleh dapat 1.3 juta ringgit Malaysia. Dan untuk kata career dia juga macam sebelum ini, dia start daripada tahun 2019, di mana pada 2019 juga katakan Quartararo ni dia menghabiskan MotoGP Championship ni di kedudukan tempat kelima keseluruhan. Dan of course, dan selepas itu dia dinobatkan sebagai MotoGP Rookie of the Year pada waktu itu. Dan of course dia juga pernah menang jadi juara untuk tahun MotoGP untuk tahun 2021, dan dia juga adalah antara muka baru di kalangan rider-rider MotoGP yang mendapat gaji yang agak lumayan. Of course lah, kalau kau tengok performance dia baru 3 tahun in MotoGP dan dia dah jadi juara, so that's why lah performance itu dia boleh dapat gaji yang tinggi juga. Nombor 8, siapa lagi? Marc Marquez. Di mana sebelum ini lepas Rossi bersara, so Marc Marquez menjadi orang katakan dapat gaji yang paling tinggi sekalian. Umur dia pun tak muda dah, kerap
kerap patah tangan, kerap tercabut. Itulah antara pengorbanan seorang MotoGP. Umur dia dah 30 tahun. Dan untuk gaji basic dia, cuba kau teka berapa. Tadi tu 30 lebih juta. Yang ini satu kali ganda daripada itu. Yes, gaji dia adalah 76.16 juta ringgit Malaysia. Di mana every race, tadi 1.3 juta kan. Every race, setiap race untuk MotoGP, Marc Marquez boleh dapat 5.23 juta. Kau bayang, dia race satu pusingan ataupun race dalam tempoh 3 hari tu, dia boleh dapat 5.23 juta. Gila babe. Tetapi untuk Marquez ni, dia memang orang lama lah. Dia start join jadi rider MotoGP since daripada tahun 2013 dan dia dah menjadi juara MotoGP sebanyak 6 kali. Yes, 6 kali. Dan of course, dia juga merupakan antara ikon untuk Repsol Honda untuk sekian lama. Tetapi untuk tahun depan, malangnya Marc Marquez dia tak sambung kontrak dengan Honda. Dan sekarang ni untuk tahun ni juga dia tengah habiskan kontrak, di mana untuk tahun depan officially Marc Marquez dia akan join Gresini Racing bersama dengan adik dia iaitu Alex Marquez untuk tahun depan. So kiranya tahun depan adik-beradik akan berada dalam satu tim. Jadi itulah antara 8 rider MotoGP yang dapat gaji yang paling tinggi sekali buat tahun 2023. Jadi walaupun kadang-kadang kita jealous juga kenapa dia boleh dapat gaji tinggi macam tu, bagi aku dia melibatkan keberanian. Kalau kau berani bawa motor yang tak ada bumbung, yang tak ada pintu, yang tak ada apa-apa untuk kau race dengan orang lain, yang bila-bila masa nyawa kau boleh hilang, so teruskanlah. So bolehlah bina career daripada sekarang. Janganlah sekarang ni umum kau tanya macam aku badan besar macam ni nak race, memang tak sempat lah. Kalau nak, kena train daripada budak-budak lagi lah. So nak jadi rider bukan senang, nak demand gaji pun tak senang juga. So that's why lah, you must be a champion, you must be a bull, barulah orang boleh offer kau dengan lebih tinggi sikit. Okay? So aku rasa sampai sini aja lah video kita kali ni. Macam biasalah, nak request gaji Formula 1, cuba request. Nanti kita cuba buat. Di mana untuk Formula 1 ni, dia taklah sepopular di Malaysia lah. Tapi dekat luar popular je. Okay? Jadi sampai sini saja video kita kali ni. Macam biasalah, bagi korang yang suka video ni, boleh share ramai-ramai. Dan follow jugalah sosial media kita orang. Facebook, IG, TikTok. Pada laju. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.